Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita akan sambung bahagian kedua untuk penyelesaian masalah berkaitan dengan masa. Baiklah, kita terus kepada soalan yang pertama. Contoh yang pertama, perhatikan contoh yang berikut. Rajah di bawah menunjukkan proses dan tempoh yang diambil oleh Ali untuk membuat sebiji kek. Terdapat 4 proses ataupun langkah untuk menyediakan sebiji kek. Yang pertama, penyediaan bahan. Tempoh dia 3/4 jam. Mengadun bahan-bahan tersebut selama 7 minit. Proses membakar kek memakan masa selama 0.8 jam. Dan akhir sekali, proses untuk menghias kek mengambil masa 1/5 jam. Baiklah, kita perhatikan kehendak soalan yang pertama. Hitung jumlah tempoh dalam jam bagi proses penyediaan bahan dan menghias kek. Jadi di sini kita perlu mengira jumlah tempoh bagi 2 langkah sahaja, iaitu penyediaan bahan dan juga proses menghias kek. Jumlah akan melibatkan operasi tambah. Dan proses penyediaan bahan yang terlibat adalah penyediaan bahan dan juga proses menghias kek. Penyediaan bahan mengambil masa 3/4 jam. Manakala proses menghias kek mengambil masa 1/5 jam. Jadi untuk mendapatkan jumlah, kita cuma perlu tambahkan 3/4 jam tambah dengan 1/5 jam. Masing-masing mewakili penyediaan bahan dan juga proses menghias kek. Baiklah, di sini kita tidak perlu membuat penukaran unit kerana soalan menghendaki supaya kita menyatakan dalam jam, dalam jam. Jadi kita terus proses penambahan pecahan berikut. Samakan dulu penyebutnya. 3/4 sifar 3, 3, 6, 9, 12, 15, kemudian sifar 4 untuk penyebut. 4, 8, 12, 16, 20 tambah dengan 1/5. 1/5. 1 untuk pengangka sifar 1. 1, 2, 3, 4. Dan penyebutnya sifar 5. 5, 10, 15, 20. Jadi kita carikan pecahan setara yang mempunyai penyebut yang sama bagi kedua pecahan berikut, iaitu 15/20 dan juga 4/20. Jadi 15/20 jam tambah 4/20 jam. Jadi kita akan dapat jawapannya 19/20 jam. Jadi jumlah tempoh masa bagi proses penyediaan bahan dan juga menghias kek mengambil masa 19/20 jam. Okey. Kita tidak perlu membuat penukaran unit sebab soalan memang menghendaki supaya kita menyatakan dalam unit jam sahaja. Okeylah, seterusnya kita pergi kepada soalan berikut. Berapakah beza tempoh dalam minit antara mengadun dan membakar kek? Okey, perhatikan proses mengadun yang mengambil masa selama 7 minit dan juga proses membakar kek mengambil masa. Disebabkan soalan menghendaki kita mengira beza, jadi beza akan melibatkan operasi tolak. Kita perlu tentukan dulu di antara mengadun dan juga membakar kek, yang mana tempoh masa lebih. Sebab kita akan membuat proses penolakan, jadi yang besar, nilai yang besar akan tolak nilai yang kecil. Kita tak nak nanti bila kita tulis ayat matematik kita terbalik. Jadi untuk mengadun, proses mengadun mengambil masa 7 minit.
7 minit. Proses membakar kek mengambil masa 0.8 jam. Jadi kita perlu tukarkan dulu 0.8 jam ini kepada minit. Okey. Supaya nanti kita boleh tentukan yang mana satu lebih besar. Sebab dia nak dalam unit minit. Ingat jadi kita kena tukarkan jam kepada minit. Bagaimanakah caranya untuk kita menukar 0.8 jam kepada minit? Sama seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, proses penukaran unit. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi untuk kita menukar 0.8 jam kepada minit, kita hanya perlu darabkan dengan berapa jam, darab dengan berapa? Darab dengan 60 sebab 1 jam 60 minit. Okey. Jadi kita darabkan 0.8 darab 60. 8 darab 6, 48. Okey, sifar ni kerana perlu salin semula sahaja. Jadi kita letakkan titik perpuluhannya di sini. Sama dengan soalan dia, satu tempat perpuluhan. Jadi, dari sini kita tahu 0.8 jam sama dengan 48 minit. Jadi sekarang barulah kita boleh menulis ayat matematik dengan tepat. Iaitu 48 minit yang besar tolak dengan 7 minit. Okey. Untuk cari perbezaan dia, tolakkan. Tolak 7 1, 4 tolak sifar 4. Jadi perbezaan di antara proses mengadun yang mengambil masa 7 minit dan juga membakar yang mengambil masa 0.8 jam, beza masa dia adalah 41 minit. Okey. Kita pergi kepada soalan C. Kira tempoh dalam jam dan minit untuk membakar dan menghias kek. Jadi kita perhatikan proses membakar selama 0.8 jam. Okey. Dan menghias kek mengambil masa 1/5 jam. Okey. Jadi dia nak kita kira tempoh, maknanya kita kena jumlahkan kedua-dua ni. Kira tempoh ni maksudnya dia nak kita jumlahkan tempoh kedua-dua proses, iaitu membakar dan juga menghias. Okey, untuk membakar 0.8 jam, yang mana kita telah membuat penukaran unitnya pada soalan B tadi, iaitu 0.8 jam sama dengan 48 minit. Dan proses menghias kek. Menghias kek, ini bakar proses bakar. Kemudian proses menghias kek selama 1/5 jam. Yang ni pun kita kena tukarkan dulu kepada jam dan minit. Kepada minit. Baiklah, kita akan buat penukaran unit dahulu. 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi 1/5 jam kita hanya perlu darabkan dengan 60. Kemudian boleh buat proses meningkatkan pecahan menggunakan sifir 5. 5 darab 1, 5. 5 darab 12, 60. Jadi ayat matematiknya 1 darab 12 bahagi 1. Sama dengan 1 darab 12, 12 bagi 1, 12. Jadi 1/5 jam sama dengan 12 minit. Baiklah, kita akan kira tempohnya, iaitu 48 minit tambah dengan 12 minit. Okey, 8 tambah 2, 10. 4 tambah 2, 6. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 1, 60 minit. Jadi sekarang kita telah dapat jawapannya 60 minit. Tetapi soalan ini menyatakan supaya kita menyatakan jawapan dalam jam dan minit. Dalam jam dan minit. Okey, jadi kita kena tukarkan ni. 60 minit ni sama dengan 1 jam 0 minit. Okey, sebab dia nak dalam jam dan minit. Okey.
Baiklah, katakan kita mendapat jawapan selain daripada 60 minit. Contohnya, kita mendapat jawapan 93 minit. Bagaimanakah caranya untuk kita menukar 93 minit kepada jam dan minit? Kita bahagikan dengan 60. 93 bahagi dengan 60 kerana 1 jam 60 minit dan penukarannya di antara unit minit daripada unit minit kepada unit jam kita gunakan kaedah bahagi. Okey. Untuk lebih mudah kamu kena ingat rajah penukaran unit melibatkan jam dan minit. Unit yang lebih besar sentiasa berada di sebelah kiri, sama dengan muka jam. Daripada unit yang besar kepada unit yang kecil, kita akan guna operasi darab. Daripada unit yang kecil kepada unit yang lebih besar, operasi bahagi. Jadi, darab dengan 60, bahagi dengan 60 kerana 1 jam sama dengan 60 minit. Baiklah, kita kembali kepada proses bahagi tadi. 93 bahagi dengan 60. 93 bahagi 60. Kita gunakan sifar 6. 6 darab 1. 60. Bakinya 33. Jadi, di bahagian atas ini adalah jam dan bahagian bawah ni adalah minit. Jadi 93 minit sama dengan 1 jam 33 minit. Okey. Ini sekiranya kita mendapat jawapan selain daripada 60 minit. Sebab 60 minit dia tepat 1 jam. Jadi tak susah untuk kita buat pertukaran unit. Jadi ini saya tunjuk contoh untuk kita menukar unit kepada jam dan minit sekiranya kita mendapat nombor selain daripada 60 minit. Baiklah, kita bergerak kepada soalan yang kedua. Perhatikan rajah yang berikut. Rajah berikut ialah 3 kepingkat P, Q dan R. Soalan pertama, tukar masa kad R. Okey, kepada tahun dan bulan. Okey, 40 bulan. Kad R 40 bulan. Kita nak tukar kepada tahun dan bulan. Dan soalan B pula, hitungkan P tolak Q. Kita ambil nilai P 41/4 tahun. Tolak dengan Q 3.5 tahun. Baik, kita buat A dulu. Tukar masa pada kad R kepada tahun dan bulan. Okey, ingat lagi sebelum ni rajah penukaran unit. Sekarang kita buat rajah penukaran unit di antara tahun dan bulan. Tahun dan bulan. Jadi unit yang lebih besar berada di sebelah kiri, tahun. Kemudian unit yang kecil di sebelah kanan, bulan. Dan pergerakannya ikut arah gerakan jarum jam. Dari kiri ke kanan. Kemudian daripada unit yang lebih besar kepada unit yang lebih kecil, kita gunakan operasi darab. Dan unit yang kecil kepada unit yang besar, kita gunakan operasi bahagi. Nilai angka ni akan berubah mengikut unit masanya. Kalau tahun dan bulan, kamu tengok hubungan antara tahun dan bulan. 1 tahun berapa bulan? 12. Jadi dia akan darab dengan 12 dan juga bahagi dengan 12. Okey. Baik. Kemudian kita teruskan dengan menulis ayat matematik. Yang nak ditukar adalah 40 bulan. 40 bulan. Nak tukar kepada berapa tahun? Berapa bulan? Okey. Soalan A. 40 tahun bulan sama dengan berapa tahun, berapa bulan. Jadi, berdasarkan rajah penukaran unit ni, daripada bulan, nak pergi kepada tahun, adalah bahagi dengan 12. Jadi, kita bahagilah. 40 bulan bahagi dengan 12. Okey, bahagikan dalam bentuk lazim. 12 darab 3, 36. Kemudian kita akan dapat baki 4. Baik, yang atas ni adalah untuk unit tahun. Kemudian bakinya adalah untuk unit
yang lebih kecil iaitu unit bulan. Jadi 40 bulan sama dengan 3 tahun 4 bulan. Okey, itu soalan yang pertama. Kita pergi soalan yang kedua, soalan B. Hitungkan P tolak Q. P tolak Q, P adalah 4, 1/4 tahun. Dan Q pula 3.5 tahun. Baik, kita kena tukarkan salah satunya supaya kedua-dua ni dalam bentuk yang sama. Sama ada dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk perpuluhan. Kita akan tukarkan 4 1/4 tahun kepada perpuluhan. Okey. Jadi 4 1/4. Macam mana nak tukar pecahan kepada perpuluhan? Ingat lagi tak tajuk pecahan? Apa yang kamu belajar sebelum ni kita akan gunakan dalam tajuk-tajuk yang lain. Itulah matematik. Dia saling berkait. Jadi macam mana kita nak tukarkan 1/4 kepada perpuluhan? Okey. 1/4 kepada perpuluhan. 1/4 sama dengan 1 apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Bahagi 4. Kita bahagikanlah 1/4. Jadi untuk menjadikan dia nombor perpuluhan, kita pastikan tak ada baki. Satu dan satu lagi jangan terbalik pula. Jangan tulis 1 kat luar, 4 kat dalam. Untuk 1/4, kalau awak keliru, ingat dia mesti bersilang. Bersilang. 4 di luar, 1 di sebelah dalam. Okey. Dan kalau tak, okey, 4 darab sifar. Sekarang ada baki. Bila ada baki, kita letakkan titik perpuluhan, dan titik perpuluhan ni akan diturunkan jadi sifar. Okey. 4 darab 2, 8. Bila tolak, 5 masih ada baki, jadi kita tambahkan sifar. 4 darab 5, 20. Okey, dah tak ada baki. Selesai. Baik. Jadi 1/4 sama dengan sifar perpuluhan 25. Sifar perpuluhan 25. Kalau 1/4 sama dengan sifar perpuluhan 25, jadi 4 1/4 sama dengan 4.25. Yang 4 ni adalah nombor bulat. Okey. Baik, kita teruskan. Jadi yang kita nak kira sekarang ni adalah 4 1/4 tahun akan jadi 4.25 tahun. Tolak dengan 3.5 tahun. Okey, pastikan sini tak ada angka. Jadi kita letakkan sifar supaya kita tidak terkeliru. Okey. 5 tolak sifar 5. 2 tolak 5, kita kumpulkan semula. Sini tinggal 3. Sini jadi 12. 7. Titik perpuluhan, sifar. Jadi 1/4 tahun tolak 3.5 tahun sama dengan sifar perpuluhan 75 tahun. Saya nasihatkan supaya kamu banyakkan latihan. Ini akan menambah kemahiran dan juga kefahaman kamu.